Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Menerusi Tuan Imam, hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa pada malam ni saya bukan nak syarahkan satu persatu di dalam kitab fiqh jihad ini. Mungkin saya akan sebut secara umum idea Dr. Qaradawi mengenai buku fiqh jihad yang dipilih oleh pihak penganjur untuk dibincangkan. Dan saya rasa untuk buat kuliah berkala fiqh jihad ni tak tahulah, tapi harus juga kot. Cuma dah kita bincang sikit tentang apa yang ada tentang buku fiqh jihad. Kerana masa saya susah untuk diberikan untuk buat satu kuliah berkala, tapi sekadar satu perbincangan mungkin boleh dibincangkan bersama, sekadar mengenali buku fiqh jihad. Buku fiqh jihad, saya ni baru lepas demam, jadi saya nak cakap sikit lagi, saya nak buka soal jawab. Buku fiqh jihad adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Dr. Qaradawi yang paling besar. Dia ada banyak buku. Buku dia yang pertama yang besar yang menjadi rujukan dalam dunia Islam ialah buku Fiqh Zakat. Fiqh Zakat yang merupakan tesis PhD dia. Dan di antara fiqh zakat dengan fiqh jihad, banyak buku-buku dia yang lain yang dianggap memberikan sumbangan penting kepada pemikiran Islam dalam dunia Islam contemporary. Dr. Qaradawi adalah seorang tokoh ulama lulusan Universiti Al-Azhar. Dia melibatkan diri dengan banyak bergerak dengan banyak aktiviti dakwah dalam dunia Islam dan dikenali sebagai salah seorang yang terkenal sebagai anggota Al-Ikhwanul Muslimun. Oleh kerana Al-Ikhwanul Muslimun itu sendiri kontroversi, terutama di Mesir kebelakangan ini, sebelum ini juga, maka Qaradawi turut terikut ataupun terkena tempiasan kritikan-kritikan yang dikenakan kepada Al-Ikhwanul Muslimin, dikenakan juga kepada Dr. Qaradawi kerana salah seorang di kalangan tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimin. Itu di sudut gerakan, kerana kita kena tahu bahawasanya Ikhwanul Muslimin, walaupun dia antara gerakan tua dalam dunia Islam dalam era baru, tetapi dia menghadapi kritikan yang juga kuat disebabkan kerana pandangan-pandangan mereka, isu-isu tertentu dan tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota Al-Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Sebahagian besar kerana provokasi ataupun fitnah yang datang daripada rejim-rejim Arab yang mana tidak suka dengan kewujudan Al-Ikhwanul Muslimin. Dari sudut aliran fiqh, Qaradawi adalah salah seorang tokoh tajdid, pembaharu, yang berkempen supaya melihat fiqh merentasi segala mazhab. Maka kalau kita lihat di dalam fiqh zakat, tulisan Dr. Qaradawi, dan juga fiqhul jihad ini, dan semua tabiat buku Qaradawi, dia menumpukan kepada kempen supaya Fiqh tidak boleh bergantung ataupun terikat ataupun tidak luas hanya tertumpu pada satu mazhab.
Maka dia sentiasa menyeru supaya melihat fiqh dengan mazhab yang luas. Sehingga di dalam fiqhul jihad dia menyatakan dia mengambil manfaat daripada khazanah semua mazhab. Hatta mazhab Ja'fariyah. Ja'fariyah ni kaitan dengan mazhab Syiah lah. Hatta mazhab Ja'fariyah katanya. Bila kita sebut Ja'fariyah, dia tak kaitan dengan akidah, dia kaitan dengan fiqh. Bila kita sebut Imamiyah, dia berkaitan dengan akidah. Jadi dia kempen, dan kita tengok dalam buku-buku Qaradawi semua kempen, seorang mufti tidak boleh fanatik ataupun terikat dengan satu mazhab. Itu kempen Qaradawi. Hasil daripada sikap dia di dalam fiqh dan keterbukaan dia dalam satu masa yang sama untuk menerima pandangan yang luas, Qaradawi sentiasa menghadapi gelombang. Pada satu pihak, dia dituduh sebagai orang yang tak berpendirian. Golongan Ahbash di Lubnan menuduh Qaradawi sebagai tidak berpegang dengan Ahlu Sunnah. Bahkan menuduh Qaradawi sebagai tokoh Wahabi. Dan banyak tuduhan-tuduhan pada dia sebagai Wahabi dan seumpamanya kerana keluasan pemikiran dia. Pada golongan yang Salafi menuduh Qaradawi sebagai liberal. Jadi semua pakai tuduh dia. Tapi sebenarnya beliau adalah satu orang tokoh yang bagus, yang telah memberikan sumbangannya di dalam dunia ilmu yang memang yang banyak kesannya kepada kebangkitan umat Islam dan pengaruhnya antara yang paling besar dalam dunia Islam. Sebagai manusia, kita tak boleh nafikan dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, sehingga dia menjadi maksum. Pandangan-pandangan dia tentu ada yang boleh diterima dan boleh ditolak. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya melainkan Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sumbangan para ulama seperti Qaradawi adalah sumbangan yang dihormati. Kita terima bahan-bahan dia yang baik untuk dijadikan bahan umat Islam. Jika didapati ada perkara-perkara yang kurang sesuai atau pandangannya itu dhaif dan lemah, kita sebagai umat Islam berhak, kerana ulama di dalam Islam bukannya seorang, ramai di kalangan para ulama. Para ulama tidak mereka bukan Nabi, mereka mungkin tersilap, tetapi mereka mempunyai kedudukan mereka. Dan ulama itu bukan seorang. Bila kita kata ulama ini ijtihadnya silap, ramai lagi ulama yang ijtihadnya betul. Dia mungkin silap dalam masalah ini, tapi dia betul dalam masalah yang lain. Dia mungkin betul dalam masalah ini, dia tersilap dalam masalah yang lain. Jika dia seorang ulama itu betul semua, maka jadi nabi dia. Jadi nabi dia. Maka para ulama menyebut ya'ballahul kamala illa lidzatihi, Allah Ta'ala enggan kesempurnaan melainkan kepada zat dia yang mulia saja. Selain daripada zat Tuhan, semua pakai ada salah dan silap belaka. Namun para ulama itu dihormati sumbangan dan jasa mereka. Saya ingin petik beberapa perkara. Kenapa Qaradawi tulis fiqhul jihad? Fiqhul jihad ditulis disebabkan beberapa perkara. Apabila berlaku apa yang disebut oleh sebahagian penulis barat sebagai clash of civilization, pertembungan civilization, pertembungan dua tamadun antara barat dan Islam, maka timbul teori supaya dunia mesti wujud satu persengketaan, atau persengketaan tak boleh tidak mesti wujud antara barat dan Islam. Kemudian diikuti lagi dengan kebangkitan di samping barat provok Islam. Tak dinafikan juga wujud dalam dunia Islam golongan umat Islam yang bangkit untuk menghadapi kekufuran di atas nama jihad.
Bangkitnya kelompok seperti Al-Qaeda yang menganggap penyelesaian kepada masalah kita dan Barat ialah kena perang. Dan adanya umat Islam yang membunuh antara satu sama lain apabila sebahagian menuduh sebahagian yang lain sebagai tidak setia kepada Islam di kalangan dunia orang Islam. Munculnya harakatut takfir, harakah mengkafirkan orang Islam yang dianggap kurang Islam. Maka penjelasan tentang jihad diperlukan. Di samping Barat yang menuduh bahawasanya jihad sebenarnya adalah merupakan punca kejahatan orang Islam dalam dunia ini. Bom sana, bom sini, kerana dalam pemikiran orang Islam adanya jihad, iaitu orang Islam menganggap bahawasanya mereka perlu membunuh orang kafir. Jihad telah menjadi satu istilah yang disalahfahami. Dahulu jihad semasa era Afghanistan semua orang sedap sebut mujahidin, mujahidin. Hari ini orang takut nak sebut mujahidin, takut dituduh sebagai teroris. Kerana ada orang telah menggunakan istilah mujahidin dan jihad mungkin tak kena pada tempat. Dalam masa yang sama media Barat menggambarkan jihad sebagai satu perkara yang buruk yang dilakukan oleh orang Islam untuk membunuh orang lain atau memerangi golongan lain yang tak sependapat dengan orang Islam. Qardawi hasilkan 2 jilid yang besar membahaskan perkara ini. Saya nak menyentuh 2-3 perkara dan kemudian saya akan buka pada sesi perbincangan kerana tajuk ni agak heavy. Pertama, antara orang yang mempelopori pemikiran jihad yang dianggap sebagai kontroversi, 2 tokoh utama. Qardawi sebut dalam buku dia. Yang pertama Sayyid Qutb, yang kedua Abul A'la Al-Maududi. Sayyid Qutb dan Abul A'la Al-Maududi mempunyai, khususnya Sayyid Qutb mempunyai satu pemikiran tentang jihad yang menyanggahi majoriti ulama-ulama Islam. Di samping Sayyid Qutb seorang tokoh yang berjasa, tak dinafikan. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak bahas bab ilmiah, semua orang dia kena ada keseimbangan, dia kena tahu. Bila kita kritik satu tokoh, Qardawi yang kritik dia, bukan bererti kita kata dia tak bagus langsung. Kita cakap bab tu je lah. Hak bab lain dia tulis Zilalul Quran, hak bagus. Hak pandangan-pandangan dia yang lain yang bagus, hak tu bagus lah. Tapi kita sedang bincang tentang pandangan dia tentang jihad. Macam kalau kita nak faham mudah, kadang apabila kita kenal satu orang tokoh, kita akan dapati tokoh ni baik, tapi mungkin ada bab yang dia, pandangan dia aku tak setuju. Macam tu kita kena tahu. Pasal dia orang, dia bukan Nabi. Sayyid Qutb, pandangan dia yang boleh dianggap sebagai ekstrim ataupun boleh mencetuskan idea yang agak ekstrim dan boleh memberikan salah tafsir terhadap Islam, ialah Sayyid Qutb menganggap bahawasanya semua kuasa-kuasa yang tidak tunduk kepada Islam mesti diperangi. Jihad dalam erti kata mempertahankan Islam yang cuba diterangkan oleh sebahagian para ulama, bagi Sayyid Qutb adalah orang yang lemah semangat. Jihad bukan sekadar mempertahan, tapi jihad sebenarnya kalau orang lain tak kacau kita pun, kita mesti melancarkan jihad untuk menguasai bumi-bumi yang belum Islam lagi. Mesti duduk ditakluki di bawah kekuasaan Islam. Itu idea Sayyid Qutb, dan idea itu menjadi idea pada era 70-an, 60-an,
80-an, ramai orang kata jihad dalam erti kata kalau Islam kuat, Islam mesti tawan satu negara demi satu negara supaya semuanya duduk di bawah kekuasaan Islam. Ini idea Syed Qutb. Tak berpada sekadar dia mempertahankan wilayah dia saja, dia kena pergi serang. Saya buat contoh nak pergi faham. Apa perasaan kita bila kita tengok Amerika ni dia suka duk pergi campur tangan negara orang? Apa perasaan kita? Amerika ni jahat sungguh. Kita katalah campur tangan negara nu, nak pergi hang jaga negara hang, sudahlah. Kita tak boleh terima satu kuasa cuba duk pergi kacau negara orang. Betul tak? Macam mana kita nak faham kalau maksudnya kalau Islam tu kuat macam mereka pada Syed Qutb, dia tak boleh duduk saja, dia kena tawan negara satu persatu sehingga semua dunia jadi Islam. Artinya idea Syed Qutb dengan polisi Amerika yang kita tak setuju, idea Syed Qutb lagi ekstrim. Cuma kita kata hak tu Amerika dia kapitalis, yang ni Islam. Demikian perasaan kita tak terima, perasaan non-Muslim juga mungkin tak akan terima. Qaradawi tulis dalam karya ni, dia menjawab pemikiran ni. Dia kata tak, itu tujuan Islam berperang bukan kerana dia nak menghapuskan kuasa-kuasa jahiliah itu. Dia berperang pada zaman dia berperang dahulu ialah kerana apabila rejim ataupun taghut ataupun emperor yang ada itu tidak membenarkan untuk Islam sampai ke negara mereka. Maksudnya kalau sekiranya tentera Islam, dia ada beberapa sebab Islam berperang. Kalau tentera Islam tidak berperang dengan kuasa yang ada di Rom dan Parsi, umat Rom dan Parsi tak ada peluang dengan Islam. Sebab mereka akan dikongkong oleh kuasa. Sebab itu surat Nabi bila pergi pada mereka, dia bukan nak perang. Dia kata aslim taslam, yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah nescaya engkau selamat, Allah bagi kepadamu dua pahala. Kalau dia Islam, dia tak payah turun. Kalau Islam kau kena turun, aku akan lantik orang lain yang mana merupakan tokoh ulama baru boleh jadi ketua negara. Tak, Nabi tak kata benda tu. Nabi tak kata benda tu. Nabi kata Islam lah nescaya engkau selamat. Maksudnya kalau engkau Islam, kau duduklah di tempat kau. Urusan dakwah bolehlah kami jalankan di bawah. Tetapi oleh kerana mereka tak nak, mereka menyediakan tentera untuk menghadapi penduat Islam, maka Islam tak ada pilihan, terpaksa berhadapan dengan tentera mereka. Tapi dalam dunia sekarang, yang mana Islam boleh masuk ke negara orang lain, tak perlu perang pun, melalui internet boleh, melalui buku boleh, melalui media boleh. Kita tidak perlu perang dengan kuasa besar. Kalau ikut idea, simple idea Syed Qutb, kerajaan Malaysia kalau jadi kerajaan yang kuat Islam, tak berpada duduk Malaysia, dia kena perang dengan Thailand supaya Thailand semua jadi Islam. Kalau menang Thailand, kena pi Myanmar pula, kena pi satu persatu sehinggalah dunia dapat diislamkan melalui angkatan tentera. Itu idea Syed Qutb. Idea ini mempengaruhi ramai pemuda. Qaradawi dalam tulisan ini dia menjawab idea Syed Qutb dan menganggap idea ini tidak benar dan bukan tujuan Islam untuk berperang. Dia berperang kerana soal tadi, dia berperang kerana soal nak mempertahankan wilayah dia. Jika orang tak ganggu dia, maka Islam tidak berperang. Poin yang berikutnya saya nak sebut beberapa poin. Kenapa orang asal hubungan Islam dengan kafir, hubungan peperangan atau hubungan perdamaian? Ini satu persoalan yang ditimbulkan di dalam jihad.
Maksudnya kita ni kalau tak ada pasal-pasal dengan orang bukan Islam, kafir ni, kena perang dulu ke berdamai dulu? Sentiasa perang ada sebab baru berdamai ke? Sentiasa berdamai ada sebab baru perang? Dia panggil aslul alaqah bainal Islam wal kufr, ataupun bainal muslim wal kafir. Asal hubungan antara Islam dan kafir, Muslim dan kafir. Hubungan ini bermula dengan berkelahi ke bermula dengan berdamai? Pasal dia tak beriman. Kesimpulannya, pandangan yang paling kukuh ialah dia bermula dengan perdamaian. Maksud kita kalau jumpa orang bukan Muslim, kita berdamai. Kita tak pasal pergi berkelahi dengan dia, dia tak berkelahi dengan kita. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu untuk melakukan kebaikan pada orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Bukan kita asal pergi perang dengan dia, tak. Dan ini setengah orang dia tak faham. Sebab tu ada beberapa persoalan yang kena difikirkan tentang perkataan jihad. Jihad ni luas, tapi yang saya sedang hurai ni al-jihad al-qitali, dia panggil jihad perang. Imam Syafi'i dia mempunyai satu pandangan yang Dr. Qaradawi sebut dalam buku ni. Memang itu memang pandangan Imam Syafi'i pun, dan pandangan Imam Syafi'i ini sama dengan pandangan Ibn Hazm al-Andalusi dalam mazhab Zahiri. Bahawasanya pasal apa dalam persoalan para ulama orang bukan Islam diperangi, kenapa? Ini satu persoalan. Pasal apa mereka kena perang? Kita perang dengan mereka. Kalau berlaku perang Islam dengan kafir, pasal apa? Dia panggil illatul qital. Illah ni dalam fiqh, macam nak bagi faham, macam kita pasal apa arak haram, dia ada illah dia mabuk. Bukan illah dia tu sebab dia ayam anggur, tak boleh. Ayam anggur ribina apa ayam anggur, sebab tu ada orang kata ribina haram. Dia bukan kerana dia illah dia, kerana dia mabuk. Kalau dia ayak zam-zam pergi rendam dengan buah tamar ajwah pun, rendam buah seminggu, minum mabuk, dia haram tak? Tak boleh haram, dia tak naik yang zam-zam, tak, dia haram. Punca dah, dia panggil illah, punca hukum. Illah hukum, punca dia mabuk. Tak kira apa pun, dia ayak mu'tan ke, dia ayak manggih ke, dia ada punca, ada hukum. Dia ada punca, maka dia pun ada hukum. Okey, saya buat contoh. Bila hilang punca, hilang hukum. Arak tiba-tiba bertukar menjadi cuka, hilang hukum. Boleh guna cuka tu. Tak kata tadi dia dah najis, dah. Dia dilarang kerana dia mabuk. Kalau arak dah jadi cuka, punca hukum hilang. Illah hukum. Illah ini dia panggil idza zalatil illah zalal hukum. Apabila hilang illah, hilang hukum. Al hukmu dara ma'a illatih, dia panggil hukum itu berputar bersama dengan illah dia. Sebahagian pekenda ulama dapat trace illah, sebahagian ulama khilaf tentang illah. Saya sebut contoh. Orang perempuan Nabi larang bermusafir tanpa mahram. Tanpa mahram tak boleh musafir. Pasal apa Nabi larang?
Dalam mazhab Hambali dia kira tak ada mahram, tak boleh lah. Sebab tu orang Saudi dia tak akan bagi kalau sekiranya orang tak ada mahram pergi Mekah. Dalam mazhab Syafi'i dia kata benda tu sebab larangan itu ada illah. Illah dia ialah fitnah yang boleh menimpa wanita. Jadi kalau mahram tak ada, tapi ada sekelompok perempuan, jamaah perempuan yang pi sama dengan dia, yang iring dia dalam musafir, yang mana jamaah tu dapat memelihara dia daripada fitnah. Dan sekarang zaman teknologi, dulu pula orang musafir, perempuan naik unta rentas padang pasir. Sekarang pula orang naik kapal terbang, turun balik sana, duduk dalam kapal terbang, ramai orang. Banyak. Apabila ketakutan terhadap fitnah itu hilang, berarti illah dia hilang, maka dia boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia berpendapat kalau satu orang perempuan bermusafir bersama dengan sekumpulan wanita, jamaah wanita yang siqat, yang dipercayai, walaupun tak ada mahram, boleh. Sebab illah tadi dapat diselesaikan. Orang kafir diperangi kenapa? Tani mazhab Imam Syafi'i punya pandangan agak keras, dan Qaradawi minta dalam buku ni dia minta supaya ulama-ulama Syafi'i zaman ni kena menggesa supaya jangan pegang pada pandangan yang ni, takut memberi kesan yang negatif pada orang yang tak faham. Apa pandangan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata punca orang kafir diperangi ialah kerana mereka itu kerana kufur, kena kekufuran. Sebab tu dia diperangi. Majoriti mazhab Abu Hanifah dan selainnya, Imam Syafi'i dia tidak bersendirian. Dalam mazhab Zahiri juga sama pandangan dengan Imam Syafi'i dalam masalah itu. Dalam mazhab lain, majoriti ulama kata bukan kufur, punca dia kena perang, tapi dia panggil hirabah, harb, iaitu kerana dia memerangi Islam. Kalau kerana kufur, hanya semata-mata kerana dia kafir, kita perang dengan dia sah dah. Tapi jumhur kata tak boleh, kafir saja bukan sebab dia kena perang. Dia diperangi ialah kerana disebabkan dia memerangi Islam. Dia memerangi Islam. Kalau dia kufur tebal mana pun, dia tak perang dengan Islam, tak ada masalah. Kita tak apa, walaupun dia bukan saudara Muslim kita, tapi Islam tak perang dengan dia. Islam tak perang dengan dia. Okey, saya nak sebut beberapa poin. Kata buku ni 2 jilid ni, saya ambil beberapa poin penting untuk kongsi. Qaradawi juga berpendapat dalam buku ni, semua kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia Islam, simpelnya yang duduk dalam bawah OIC lah, semuanya ialah kerajaan Islam, daulah Islamiyah. Atau dia tak sebut daulah, dia sebut Darul Islam. Darul Islam. Jadi kita tak boleh namakan sebagai Darul Kufur. Macam Malaysia, kita tak boleh namakan Malaysia sebuah negara kafir, tak boleh namakan, kata Qaradawi. Hendaklah dinamakan Darul Islam. Maka dari segi fiqh dia Darul Islam, tak halal kita namakan dia Darul Kufur. Di dalam, saya nak luaskan, mungkin sebahagian orang tak clear tentang ni. Tuan-tuan, kita biasa dengar perkataan negara Islam, orang sebut. Kalau kita terjemah di dalam bahasa English, dia akan jadi Islamic State. Islamic State. Kalau kita terjemah pi dalam bahasa Arab tentang negara Islam, hak orang faham ni, dia panggil Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Perkataan Daulah Islamiyah tidak pernah ada di dalam kitab-kitab fiqh dulu.
Kita kena clear. Kitab fiqh dulu tak pernah sebut istilah daulah Islamiah. Daulah Islamiah ni muncul kemudian, istilah baru. Dia muncul apabila orang Islam nak halau penjajah keluar. Decolonization. Dia nak halau penjajah keluar. Bila dia nak decolonize penjajah, maka mereka fikir, apa negara yang kita nak bentuk ni nama apa? Apa beza negara kita dengan negara hak sebelum ni? Maka mereka namakan Daulah Islamiah ataupun negara Islam. Idea ni Rashid Ridha apa terlibat dalam idea ni. Kitab fiqh dulu tak pernah sebut. Siapa baca kitab fiqh siasah dulu, Al-Mawardi ke, Abu Ya'la Al-Farra ke, baca Ibn Taymiyah ke, baca Ibn Qayyim ke, baca kitab siapa dah, semua siapa yang baca kitab Imam Syafi'i, Nawawi, semua tak akan jumpa perkataan Daulah Islamiah. Tak ada. Mereka hanya sebut perkataan Darul Islam, Darul Kufur, Darul Ahd. Wilayah Islam, wilayah kufur, wilayah yang buat perjanjian dengan Islam. Wilayah Islam merujuk wilayah yang dikuasai oleh orang Islam. Wilayah kufur, wilayah yang dikuasai oleh golongan kufar. Jadi mana saja wilayah yang pemerintah dia orang Islam, dari segi istilah Darul Islam. Dari segi istilah dia Darul Islam. Melainkan zahir kepadanya ciri-ciri kekufuran yang tak boleh lagi nak disabitkan keislaman. Jadi dengan itu Malaysia Darul Islam, Indonesia Darul Islam, Saudi Darul Islam, Turki Darul Islam, Mesir Darul Islam, Qatar Darul Islam. Ini yang Qadawi sebut. Artinya kalau orang serang Malaysia, wajib kita pertahan ni. Pasal ini tanah air Islam. Kalau dia tanah air kafir, tak payah, tak perlu. Dia Darul Islam. Bila perkataan Daulah Islamiah muncul, maka orang mula cari Daulah Islamiah ni nak takrif dia apa dia. Setengah orang kata Daulah Islamiah negara yang mana melaksanakan Islam. Islam apa yang laksana? Setengah faham lagi laksanakan hudud. Sebenarnya itu bukan, tak ada, fuqaha tak pernah sebut. Walaupun Islam tu penting pelaksanaan tu, tapi itu bukan syarat dia jadi Islam kufur. Saya buat contoh-contoh. Satu orang mengucap 2 kalimah syahadah, dia Muslim. Bulan puasa dia tak puasa, adakah dia jadi kafir? Dia tak jadi kafir. Tapi kita kena suruh dia puasa lah. Kita mesti suruh dia. Kenapa kita suruh negara-negara orang Islam ni laksanakan Islam? Sebab kita iktiraf dia Islam lah. Kita tak boleh pergi jumpa acong yang tak Islam. Acong, ini Ramadan pasal you tak puasa. Acong kata apa? Lu mau puasa-puasa lah. Saya bukan Islam lu nak. Saya bukan Islam lah. Kena. Sebab apa? Sebab dia. Tapi bila kita jumpa Muhammad tak puasa, kita kata hang pasal apa tak puasa? Kita tanya dia sebab dia Muslim. Bila kita suruh Mesir, kita suruh Indonesia, suruh Malaysia perkuatkan pelaksanaan Islam, kerana kita iktiraf dia Islam. Kalau tidak apa-apa kita nak suruh kalau kita tak iktiraf dia. Itu maksudnya. Maka bila dia Dar Islam, maka kita kira dia wilayah Islam. Yang lain daripada negara-negara orang Islam ni, dia dar apa? Qardawi kata yang tu Darul Ahd, negara yang buat perjanjian kerana duduk bawah bangsa-bangsa bersatu. Amerika dia bukan Darul Harb. Pasal kita boleh pergi negeri dia, masuk dengan selamat, dia cop pasport, dia bagi, dia lindung kita orang Islam pun kalau masuk. Dia juga ada perjanjian, diplomat dia ada di sini, dia boleh mai ke sini.
Sesiapa yang ada perjanjian dengan Darul Islam ini, dia tak boleh jadi Darul Harb. Satu-satunya yang jadi Darul Harb, kata Qaradawi dalam buku dia, Israel. Darul Harb. Dan satu orang tak boleh kita kata, kita pergi jumpa bukan Islam, ini kafir harbi, macam seorang abang dia kata kan. Tak boleh. Kafir harbi bermaksud kafir yang tak ada apa-apa perjanjian dengan orang Islam. Seseorang yang jadi rakyat dalam negara Islam, dalam Darul Islam, macam kita Malaysia ke ni, yang mana ada rakyat, perjanjian kerakyat, dia mendapat hak kerakyatan, dia duduk bawah undang-undang kita ada lindung dia tak boleh jadi harbi. Melainkan dia tampil, dia pergi ke puak yang memerangi Islam, dia lancarkan peperangan Islam, masa tu dia jadi kafir harbi. Tak boleh kita pergi kedai bukan Islam, kalau Kedah ni aku ambil tak bayang tadi. Dia tak nampak. Oi, tak baik ambil barang. Allah kafir harbi belaka. Tak boleh buat macam tu. Berdosa kita. Dia tak jadi harbi selagi mana dia duduk sebagai rakyat. Ni istilah ni bukan main-main pakai syok-syok pipit pelekat kat orang, bukan. Istilah syarak. Orang yang tak tampil memerangi kita, mungkin dia tak suka dengan Islam, mungkin. Kalau dia suka dengan Islam, dia masuk Islam lah. Tapi menzahirkan peperangan, menzahirkan pemusuhan, baru dia jadi harbi. Dan ini adalah secara umum, banyak lagi idea-idea dia dalam ni yang saya sebut kepada kedua-dua jilid ni lah. Dan saya rasa secara umum saya nak sebut tentang pandangan Qaradawi dalam buku Fiqh Jihad ni, yang mana kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya dan kita boleh bincangkan bersama. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Saya ringkaskan sikit, kalau tidak tak nak cakap. Okey, silakan. Salam. Okey. Terima kasih. Pertama, perkataan jihad. Jihad. Kita berjihad. Apabila satu orang pergi berdakwah seru kepada Islam, dia telah melakukan jihad. Dia berderma supaya orang Islam lebih baik, ekonomi orang Islam lebih baik, pendidikan orang Islam lebih baik, orang Islam lebih faham Islam. Semua itu jihad. Wajahidu bi amwalikum, kamu berjihad dengan harta kamu. Tapi kalau kita cakap jihad qitali, maksud perang, menjatuhkan rejim umpamanya. Al-Qaradawi dalam buku ni, saya sebut dengan yang lain, dia tetap bersama dengan jumhur, dengan majoriti para ulama, bahawasanya kita haram memerangi pemerintah sekalipun pemerintah itu fasik dan zalim. Ini disebut, termasuk saya selalu ulang,
yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dia sebut di dalam syarah Sahih Muslim tentang hal ini. Dia kata, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatul zalimin wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati dima wal fasadu fil ard. Disebut sebelum itu dia kata, laqad tadhaharat al ahadi bi ma'na ma dzakarna wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati dima wal fasadu fil ard, kata Nawawi. Adapun keluar memerangi pemerintah dengan senjata, dia adalah haram dengan sepakat orang Islam, sekalipun pemerintah itu fasik dan zalim. Dan telah zahirlah hadis-hadis Nabi yang membawa maksud seperti mana yang kami sebutkan ini, kata Nawawi. Yang sebab yang demikian itu kerana ia boleh menyebabkan pertumpahan darah dan rosaknya atas muka bumi. Maka tak boleh. Kita tak puas hati, mungkin dia buat satu kesalahan, kita tak puas hati, kita pergi perang, dia jadi jahanam semua. Maka bila Nabi SAW tang bantah kena bantah, tang kritik kena kritik, tang perang jangan. Dalam hadis Nabi SAW ditanya kerana tentang pemerintah akhir zaman, ta'rifunahum wa tunkirun. Kamu kenal, kamu tengok mereka buat benda baik dan benda jahat pun dia buat, dua-dua dia buat. Sahabat tanya dalam riwayat Muslim, sahabat tanya, afala nunabizuhum bisayf, tidakkah patut kami perangi pemerintah yang macam ni dengan senjata? Nabi kata, la maqamu fikumus salat, tak, selagi mana mereka mendirikan salat, selagi mana mereka mendirikan salat. Kerana ini tak boleh. Nak kritik, nak bantah, nak buat perhimpunan, nak sit in, semua boleh buat. Tapi jangan bawa senjata pergi perang. Sebab kita tak akan boleh buat apa kat dia. Yang akan mati ni mamat-mamat kat bawah ni, yang kerja polis, yang kerja tentera ni. Dia pun mungkin hati macam kita, tapi kita terpaksa tembak dia dulu. Negara jadi kelang kabut, semua akan collapse. Maka Nabi tak bagi. Illa antarau kufran bawaha walakum minallahi burhan. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, Ubadah bin Samit, Nabi kata bahawasanya, melainkan kamu melihat pemimpin telah melakukan kufur yang nyata, yang mana kamu ada hujah di sisi Allah. Perkataan kufrun bawah, ulama khilaf. Sebahagian menyebut apabila dia buat satu mungkar yang tak boleh lagi ditakwilkan, macam Bashar Assad bom masjid, bunuh kanak-kanak, orang-orang awam secara berleluasa, kufur bawah, diperangi. Itu pun sebenarnya sebelum nak perang kita disuruh ukur kekuatan kita, dibimbangi kok kita rugi jadi lebih. Kerana tujuan peperangan dalam Islam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Islam bukan datang untuk, Allah Ta'ala bukan bawa jihad untuk memusnahkan makhluk-makhluk dia. Kafir itu pun hamba dia juga. Cumanya apabila mereka memberi mudarat kepada orang Islam, maka baru mereka diperangi. Manusia boleh hidup dengan banyak cara. Cuma saya nak develop sikit. Kita kadang-kadang kurang dakwah. Di samping kita kena bantah pemerintah yang zalim, kita tak boleh ni, tapi kita kena dakwah. Saya tak berdakwah setara mana, tuan-tuan juga mungkin tak berdakwah setara mana. Jadi ramai orang tak faham agama ni. Dan kita tak bekerja. Yahudi dalam dunia, dia lebih sikit pada orang Islam. Yahudi tak perlu letupkan restoran kat Pakistan macam orang sebahagian rakyat Pakistan pergi bom negara dia sendiri. Yahudi tak perlu pergi letup
kedai kat New York. Hitler, Holocaust, walaupun angka kematian itu ada berbagai-bagai pendapat, tapi yang penting mereka dibunuh. Tapi dengan segala akai mereka naik balik dan mereka kuasai dunia ini. Kalau kita tengok harta musuh mereka, Hitler, Germany, 40-an perang. Tapi bila kita tengok Jerman dengan cepat membangun, Mercedes dia menjadi kebanggaan dunia, semua orang pakai. Pergi ke Berlin, saya pergi Berlin, dan tuan-tuan mungkin sebagian dah pergi Berlin. Hebat. Manusia bukan saja mampu bina senjata, tapi mampu juga guna otak. Yahudi tak banyak mana, tapi lobi Yahudi di dalam politik Amerika, apabila ada presiden Amerika nak bertanding saja, semuanya mendapat support, financial support daripada mereka untuk kempen. Jadi siapa je menang mesti makan berjasa dengan Yahudi. Yahudi syarikat banyak, Nestle lah, internet lah, Google lah, apa semua banyak. Dia punya kebanyakan syarikat-syarikat besar dunia mereka. So orang bergantung kat mereka. Jadi siapa aja presiden mereka menang, pilah melawat negara besar kelembui Israel tu, ambil hati dia, padahal bukan apa pun. Arab ada bilion-bilion harta. Kalau presiden Amerika nak bertanding, mereka support salah seorang presiden tu, akhirnya bergantung budi kepada pihak yang menanggung kempen mereka. Tapi Arab tak buat. Lobi Arab tak kuat. Putra Al-Walid Saudi sangat kaya. Bila majalah buat laporan kekayaan dia kurang daripada hak sebenar, kurang sikit, dia saman majalah tu. Kaya. Sebab apa? Harta banyak, tapi tak tahu nak menggunakan harta untuk mengendalikan lobi dunia ni. Dan orang Islam macam tu lah. Hatta dalam negara kita, kalau kita takut dengan ancaman Kristian, kalau kita pergi dalam dunia, contoh saya sebut isu orang Kristian panggil Allah. Orang Kristian panggil Allah ni bukan zaman ni, sejak zaman Nabi lagi panggil Allah dah. Cuba siapa baca Quran memang panggil Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah. Mana daripada Allah? Sebab itu bila Nabi ajak mereka bermubahalah, nak sumpah, orang Kristian, mari kita sumpah siapa benar siapa salah. Nabi bukan suruh kau sumpah guna nama Jesus. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Quran kata, mari wahai puak-puak Kristian, panggil anak-anak kamu, anak-anak kami, isteri-isteri kamu, isteri-isteri kami, diri kamu dan diri kami, kemudian kita bermubahalah dan kita jadikan laknat Allah kepada orang yang dusta. Guna nama Allah, challenge ajak guna nama Allah, kita sumpah nama Allah. Kalau Nabi kata hanya nak sebut nama Allah daripada awal, tak boleh nak sumpah dia. Maksudnya tak ada apa. Kita pergi ke Egypt, Qibti, Kristian Koptik, memang guna nama Allah. Gereja di Jordan semua guna nama Allah. Tak ada pun orang Arab masuk jadi Kristian kerana keliru pasal itu. Orang Kristian masuk Islam ada lah. Dia lah yang tewas terpaksa guna nama Allah macam kita. Tapi kita jadi takut. Orang guna nama Allah, kita pula jadi Kristian. Patut dia jadi Islam. Seluruh dunia dia orang guna.
Pasal apa? Pasal kita kata Nuh, orang Kristian duk bagi bantuan. Pasal apa nak takut orang Kristian bagi bantuan? Kita duk ada berapa belah urus zakat, tentu dah 14 negeri. Zakat Malaysia ni dekat 1 bilion satu tahun, bukan sekali dapat, tiap-tiap tahun 1 bilion. Kalau baca buku Qaradawi Fiqh Zakat, senarai mu'allaf ni hak masuk Islam, hak nak masuk Islam, hak kemungkinan kalau bagi boleh masuk Islam, hak tak suka kat Islam kalau bagi dia boleh masuk Islam, dia boleh suka dengan Islam, hak bermusuh dengan Islam kalau bagi dia korang bermusuh dengan Islam, semua boleh masuk dalam mu'allaf, boleh dapat zakat. Kalau guna duit 1 bilion tu, tak ke ramai tiap-tiap tahun masuk Islam. Pergi kat hospital, salam ni kain kita daripada Majlis Islam bagi sikit bantuan kat puan. Oh, Islam banyak baik, saya sakit melawat saya, ni sikit kita bagi 1 buku boleh baca sama sakit. Boleh ni baca ya, apa bagi kita baca, bagi duit dulu kena suruh baca, orang mau lah. Kita patut tak takut? Kita takut. Mana ada dalam dunia satu negara 14 mufti? Mana ada? Saudi 1 mufti, Egypt, Mesir 1 mufti, Malaysia 14. Dia nak bayar gaji. Tak kira kereta hotel hak lepas duduk tak apalah kan. Tu tak kira lagi jabat agama 14 juga. NGO tak kira, hak JAKIM lagi. Tang tu saya ratus juta lah lebih. Tapi tetap cerita dia orang Islam nak murtad. Mana siapa ke cerita tu? Islam duduk lagi dalam perlembagaan tu, agama persekutuan. Tetap duk cerita Islam duk kalah saja. Pasal apa Islam kalah? Pasal apa Islam kalah? Jadi kita kena soal banyak perkara di dalam perkembangan Islam kita. Ada soalan? Bagaimana kedudukan sah wanita dalam sembahyang jemaah? Bila sembahyang bersama jemaah lelaki, adakah bersembahyang di sah belakang sekali, adakah lebih baik dari barisan depan jemaah wanita? Begitu juga. Okey. Dalam hadis, sebaik-baik sah lelaki ialah yang paling depan, dan sebaik-baik sah wanita yang paling belakang. Sebab apalah hadis sebut macam tu? Sebab zaman dulu sahabat ni ramai tak kaya, baju pun kadang-kadang selai, dalam tak ada pakaian dalam. Bila mereka sujud, kadang-kadang nampak aurat mereka, terutama yang nampak wanita yang duduk belakang. Jadi wanita yang duduk yang paling depan sekali, dia biasanya ternampak aurat lelaki. Maka the best ialah wanita yang duduk belakang, supaya tak apa nampak. Bukan Nabi larang, kok mana nak kena ada juga orang duduk depan tu. Seburuk-buruk tu bukan buruk dosa, maksudnya secara perbandingan. Tapi apabila zaman berubah, wanita lelaki dah ada pakaian elok, dan kita pula kadang-kadang dah pakai sistem macam ni, ada lansir dan seumpamanya. Saya berpendapat hadis tu dah tidak lagi memainkan peranan seperti maksud pada zaman Nabi SAW. Kerana hadis tu dia panggil ada pengaruh tempat, sebab. Pengaruh sebab. Sebabnya ialah kerana keadaan semasa tu. Macam saya sebut, bila orang kata Allah Ta'ala yang menetapkan harga barang lah kan. Dia kena faham Nabi sebut tu dalam keadaan macam mana. Dia bukan boleh duduk buat merepet dulu. Nabi kata Allah wal musa'ir, Allah Ta'ala dia yang menetapkan harga barang. Apabila orang minta kat Nabi, ya Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah
berikan, tetapkan harga barang untuk kami. Rasulullah tak mau. Rasulullah kata innallaha huwal basit wal qabid huwal razzaq wal musa'ir. Rasulullah tak mau. Rasulullah kata Allah Ta'ala bagi rezeki, dia menetapkan harga barang. Aku tak mau jumpa Allah yatlubuni ahadun minkum bi madlamatin iyahu bidamin au malin. Nanti orang ada di kalangan kamu yang tuntut ke aku pada hari akhirat kezaliman terhadap dia pada harta ataupun pada darah. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab masa tu ghala as-sa'r bil Madinah, harga barang naik di Madinah. Tapi peniaga pada zaman Nabi semua orang baik-baik. Depa bukan kata nak buat nanya orang. Tapi bila keadaan harga barang ni kadang-kadang cuaca, keadaan pasaran dia naik, kadang-kadang dia turun sendiri. Ini siapa yang belajar dalam ekonomi free market, school of thought dia panggil, tentang bagaimana pemikiran free market yang free market semua pun tak bagus juga, tapi saya sebut secara umum, iaitu di mana Nabi biar supaya setiap orang meniaga ikut dia. Dah modal dia katalah modal dia RM10, tiba-tiba Nabi kata mesti jual RM9. Peniaga ni kata Nabi, esok hari akhirat akan tuntut kat aku, jadi aku tak mau. Dah harga dah naik, tak apalah, dia naik lah. Besok bila harga turun, peniaga akan buat turun balik harga. Itu maksud Nabi. Tapi kata para ulama, termasuk mazhab Sayyidina Umar bin Khattab, kalau peniaga tu macam tu baik dan harga barang naik itu bukan kerana perancangan mereka, tabiat harga barang, pemerintah tak boleh masuk campur. Tapi kalau peniaga main harga barang, main zaman peniaga semua bukan soleh-soleh macam ni, toleh-toleh semua, mereka cukup pandai. Sebab tu Islam larang ihtikar, sorok barang, hoarding barang, buat sorok supaya simpan dulu beras ke gula, dah tak ada dalam pasaran baru buat keluar, harga melambung. Nabi kata la yahtaqir illa khati', tidak sorok barang melainkan orang yang buat dosa. Padahal nak kira apa, barang dia beli semua harta dia simpan di gedung dia, BP ke dia lah. Tak, tujuan dia simpan tu nak bagi barang naik harga. Maka agama larang. Kalau peniaga pakat ramai-ramai supaya harga barang naik, dan pemerintah pula tak kawal harga barang, siapa akan nanya? Pembeli akan nanya. Pembeli akan terinaya. Untuk itu kata para ulama, sekiranya hadis ini, kata Ibnul Arabi, betul, hadis ini cakap Nabi mesti betul, tapi bagi peniaga yang baik. Tapi kalau mai satu zaman peniaga dia tak betul, penipu, dia naikkan harga barang sesuka hati dia, maka ketika itu pemerintah boleh tetapkan harga barang. Walaupun hadis Nabi tak mau, boleh tetap. Sebab apa? Sebab zaman dah berubah. Dia panggil taghayyurul ahkam ataupun taghayyurul fatwa bi taghyiril azminah wal amkinah. Berubahnya fatwa kerana berubahnya zaman dan berubahnya masa. Ada lagi soalan? Ada 7 minit. Ada soalan? Ya, salam. Sebut orang Islam mana? Ada tak sebut susah. Di kalangan peniaga ke, penjual kambing ke, di kalangan ahli politik ke. Jangan sebut, senang.
Tuan-tuan, saya nak tanya dulu. Pertama, tuan-tuan terima tak bahawa semua orang Islam ni bersaudara? Terima? Dalam soal persaudaraan, tidak ada beza antara PAS dengan UMNO. Persaudaraan Islam tak beza. Kok kita tengok orang UMNO, Assalamualaikum bagi salam, diam dah, UMNO. Tak boleh, kena jawab. Jumpa orang PAS, Assalamualaikum, juga kena jawab. Sama. Kita tak boleh jadi masalah lambang parti tu lambang yang dibuat oleh pendaftaran je. Selagi mana akidah dia akidah Islam. Kadang-kadang dia kritik. Kalau satu orang mai kata kat saya, teruk punya Dr. Asri, dia kata kat saya tak boleh kata hang kata kat aku hang jadi murtad. Sebab apa? Aku bukan mufti, aku ustaz. Tak boleh macam tu. Dia mungkin tak suka kat saya, bukan dia tak suka kat Islam. Mungkin dia tak suka dengan perangai saya. Mungkin dia tak suka dengan benda yang saya buat yang tak kena. Mungkin dia tak suka dengan cara saya. Saya tidak boleh anggap kebencian dia pada saya sebagai kebencian kepada Islam. Melainkan dia kata Islam ni tak guna, tu lain. Yang tu kalau dia kata kat Islam, cerita lain. Maka selagi orang tak kata kat Islam, tak hina Islam, dia kata kat kita, dia beza pendapat dengan kita, dia tetap saudara kita. Mungkin kita tak setuju dengan dia 2-3 bulan, dia tetap saudara Islam. Hak Islam ada. Bila dia mati kita pergi ziarah dan semua. Ini tak boleh dipecahkan. Ini tak boleh dipecahkan. Okey, tak sebelah kita. Kalau kita terima yang tu, tak apa. Kalau sekiranya orang buat nanya dia kena agama dia, kita kena bela dia walaupun parti dia beza kita. Kita kena, itu kita kena terima. Kedua, saya nak tanya tuan-tuan, dalam negara seperti Malaysia, satu parti berkuasa, orang lain tak bangkang langsung kan bagus, kena ada dua parti supaya ada satu bangkang, satu merintah. Yang mana bagus? Tuan-tuan jangan takut, dia tak potong subsidi, tak potong beri. Kok mana pun memang subsidi kena dah. Minyak naik dah, cakap apa pun tak guna dah. Tak, saya tanya, bagus ke tak kalau sekiranya hanya satu pihak saja berkuasa tanpa ada bangkangan? Bagus ke tak? Bagus ke tak tuan-tuan? Yang mana subsidi naik ni, kalau tak ada orang bangkang langsung, saya rasa bukan RM2, RM2 dia naik. Betul tak? Tapi oleh kerana ada check and balance, check and balance itu diperlukan. Saya suka orang PAS kena kawan dengan UMNO dan UMNO kawan dengan PAS. Tapi saya tak suka pada saya negara yang langsung tak ada pembangkang. Maka kita kena ikhtiar bagi ada pembangkang yang sehat. Di barat, mereka tak fanatik parti, tapi mereka otak bagus di parlimen. Mereka cakap, mereka bangkang. Akhirnya kebaikan balik pada rakyat. Kita perlukan ahli parlimen PAS, kita perlukan ahli parlimen UMNO, supaya negara ini satu membuat dasar, satu mencek apa yang dia buat. Maka yang dapat manfaat adalah rakyat. Politik bukan ada nas. Politik bukan macam semayang. Semayang Nabi ajak daripada takbir sampai bagi salam. Politik Nabi tak ajak semua. Nabi ajak umum saja. Zaman Nabi menteri pun tak ada. Mana ada menteri zaman Nabi? Kerana zaman Nabi jadi Nabi, dan bila nak perang baru Nabi lantik ni jadi panglima. Sebab keperluan tak ada. Masyarakat ketika itu tribal system. Masyarakat tribe, masyarakat kabilah-kabilah. Mai zaman Sayyidina Umar dia upgrade sikit. Dia mula dah ada gaji tentera dan seumpamanya. Bila gaji tentera mai, harta rampasan perang tak ada. Dalam Quran ada suratul Anfal, surah harta rampasan perang. Tapi Sayyidina Umar tak bagi. Sebab apa? Sebab tentera pada zaman dia dah ada gaji. Keadaan dah berubah. Maka kita kena tahu bahawasanya PAS dan UMNO perlu wujud dalam negara ni. Tapi wujud ke arah yang lebih baik. Kalau tak mau wujud pun kena ada benda lain yang ganti mereka, supaya sentiasa ada satu pihak memerintah, satu pihak lagi duk muhasabah pemerintah. Tak kira lah siapa nak naik, saya tak kisah siapa naik pun. Yang penting jangan memerintah dengan cara yang adil. Buat benda yang Tuhan suruh, tinggal benda yang Tuhan larang. Dan perlu ada orang kata
kita patutnya tak boleh ada PAS UMNO ni, tak betul. Tapi kalau kata PAS dengan UMNO ni kelai sampai tak mau tegur siapa adik-beradik, tak tegur kenuri tak pi, yang tu salah lah. Tang tu politik ni tujuan dia bukan masalah supaya kita tak pi kenuri. Politik ni soal nak memerintah, nak mengurus negara ni. Macam mana nak bagi negara diurus dengan cara yang baik. Yang pi campur dengan kenuri, kahwin, semelih, tak semelih ni apa? Yang ni tak kena mengena. Ni bab akidah. Jadi dah campur aduk benda yang luar daripada keperluan. Pada pandangan saya lah, negara demokrasi, tuan-tuan berhak berbeza pendapat. Bila cukup masa, pengurusi bagi tahu saya berhenti bila. Adakah sah menurut Islam tindakan tentera Mesir menjatuhkan kerajaan sah Presiden Mursi? Hari tu ada panel dalam TV tu kata sah. Demonstrasi tak boleh, jatuh melalui tentera sah. Cuba fikir dulu macam mana tu. Tak, tuan-tuan, perbuatan menjatuhkan tu haram. Cumanya ini pun sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan cakap politik, tuan-tuan, saya bukan, tuan-tuan tak boleh baca kitab politik, bukan tak boleh baca, tak boleh terikat dengan kitab politik Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi. Mawardi tulis kitab tu pada zaman dulu kerajaan Abbasiyah. Cerita kerajaan tu pun dah lain. Tak boleh terikat dengan kitab hak orang dulu-dulu, walaupun boleh pakai sebahagian idea mereka. Kerana politik ni dia berubah. Dulu orang angkat bai'ah setia kepada khalifah. Sekarang zaman berubah, orang buat perlembagaan. Bila orang nak jadi pemerintah, dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak jadi Presiden, dia kena angkat sumpah kepada dustur. Tuan-tuan faham tak? Dulu tak ada angkat sumpah ke dustur ni, rakyat yang duk main sumpah kat dia. Sekarang sebelum dia jadi, dia kena sumpah dengan rakyat dulu bahawasanya dia akan menunaikan hak rakyat, undang-undang yang termaktub ni. Jadi dah tak sama dah. Bila dia langgar macam tu, automatically dia jatuh. Dan pemerintah yang naik secara tak demokratik, tak sah. Kalau kita kata tumpangan senjata tak boleh, kalau dah naik dah okey lah, dia tak boleh selesai. Walaupun dulu kitab fiqh namakan ini sebagai Al-Hakim Al-Mutaghalib, dia panggil Hakim Mutaghalib dalam kitab fiqh, maksudnya pemerintah yang merampas senjata, rampas kerajaan. Bila dia rampas, sah kata ulama'. Pasal apa ulama' kata sah? Kalau ulama' kata tak sah, kawalan yang rampas pula, kawalan kerja duk mati ya. Jadi fuqaha stop, kalau dia dah rampas, dia merintah adil, kira sah. Tapi kalau kita dah ada negara, dah ada peraturan, macam negara ni demokrasi, satu parti kata menang memerintah dengan betul ya, bukan tipu-tipu punya, menang betul ya. Lepas tu ada orang mengambil senjata, kumpul dengan tentera, tumbangkan. Adakah patut dengan rakyat dah keluar belanja, semua orang pangkau, orang undi, so hanya kerana sekelompok manusia bersenjata, maka kita iktiraf dia apa? Maka fik mesti berubah. Mesti mencari mekanisme baru untuk menafikan kuasa yang seperti ini. Tentang murtad, patut hukum bunuh ke tak? Tuan-tuan, pandangan Dr. Qaradawi dalam buku ni, Qaradawi ni dia ada beberapa pandangan yang dianggap sebagai lebih lunak. Saya setuju dengan pandangan dia. Dia terima pandangan Ibrahim Nakhai, tabi'in jalil, salaf, ulama. Bukan Nakhai ni Ibrahim Nakhai. Ibrahim Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, mereka berpendapat orang yang murtad yang tak mengancam masyarakat Islam,
dia tak dihukum bunuh, dia biar kat dia. Saya pun berpendapat demikian juga. Saya rasa kalau satu orang tu dia murtad seorang-seorang dia dah tak percaya kat Islam. Bila dia murtad, benda-benda yang kita kena buat yang pertama ialah dia kena yustatab. Maksud kita kena minta dia bertaubat. Dengan cara kita bagi dalil, hantar orang hujah, terang balik semua kat dia. Dia duk buah dia. Biar pergi. Yang Abu Bakar perang kerana mereka membentuk kelompok yang mengancam umat Islam. Ini satu pandangan. Kalau orang kata man badala dinahu faqtulu, siapa tukar agama orang bunuh, itu pandangannya merujuk kepada dia tukar agama. Dia bukan kata tukar Islam, tukar agama. Sehingga sebagian fuqaha berpendapat kalau dia daripada Yahudi tukar pergi Kristian membunuh orang, tukar agama. Jadi pendapat itu pengurusan, bukan hukum pada mereka. Hadis itu pengurusan, bukan hukum. Pada pendapat inilah. Jadi saya berpendapat dalam dunia moden ni, tuan-tuan, kalau pergi habaq kat orang, kita nak kebebasan beragama, bagilah peluang. Oh, kita pergi ke Amerika, kita suka orang Kristian keluar, orang Kristian masuk Islam, tukar agama masuk Islam. Orang Thailand ramai masuk Islam, kita suka, kan? Lepas tu orang lain kata pasal apa? Bila tiba-tiba katalah di Thailand buat undang-undang, orang Thailand tak boleh tukar agama, kena kekal agama Buddha dah. Kita berkata mana boleh, bagilah peluang orang Islam, betul tak? Kalau dekat Amerika buat macam tu pun kita lagi mentam, apa demokrasi, apa macam ni. Kalau UK buat, tiba-tiba mai ke negara kita, kita kata kalau tukar agama kita nak pancung. Orang kata, oi, dekat kami hang mau macam lain, dekat hampa mau macam lain. Hampa Islam ni memang tak adil betul. Sebab itu pendapat yang keras ni ulama cuba elokkan supaya kalau dia murtad, dia tak perang balik dengan Islam, kita kena terang Islam kat dia. Itu perjuangan kita. Kita kena terang. Daripada kita duk habaq siapa murtad kita nak bunuh, bukan ada seorang pun kena pancung pun. Ini pandangan Qadhawi lah, saya sebut pandangan dia, dan saya setujulah pandangan dia. Kedua, Qadhawi ada pandangan-pandangan dia yang lunak, yang saya sebut baru ni. Siapa tanya, Qadhawi antara orang yang berpendapat boleh lelaki salam dengan perempuan jika sekiranya ada keperluan, terutama apabila mereka tu pemimpin-pemimpin. Maksudnya kalau sekiranya misalnya kita jadi Perdana Menteri, Presiden, orang main suatu pimpinan daripada negara luar turun kapal terbang, kita sambutlah main negara kita. Dia akan suar tangan kat kita tak mau. Dia perempuan main Perdana Menteri New Zealand kan, suar kita tak. Oh sorry, itu satu insulting pada hubungan diplomasi. Sedangkan ada hadis yang mana kata Qadhawi gunalah, Nabi pernah satu perempuan mai pegang tangan Nabi, tarik Nabi, ajak Nabi selesaikan hajat dia, Nabi ikut dia. Jadi dalam konteks tanpa fitnah, kata dia boleh. Kalau ada keperluan, tak ada keperluan tak payahlah duk pergi cari perempuan, "Oi, mai salam sikit." Tak payahlah duk garu-garu tak kaya. Tapi kalau pegang tangan perempuan pas salam, duk pegang, oh sedap lembut tangan dia ni, tak payah. Dia salam untuk suatu keperluan. Macam tu juga bila tuan-tuan kadang-kadang di tempat kerja, dia satu, kita ada urusan, kita bos pejabat ke apa, mamai bukan Muslim, dia shake hand. So pada pandangan dia boleh untuk masa tu saja, dan next time kita boleh terang kat dia lah, kami biasanya dalam Islam tak salam. Tak apalah, supaya dia faham, supaya jangan dia anggap bahawasanya Islam ni teruk betul, orang hormat kat dia, dia tak mau hormat kat orang. Orang hulurkan tangan persahabatan, dia tak hulurkan balik, kerana dia bukan faham fiqh kita. Kalau kita kata tak boleh apa nu, banyak kuatah duk salam tu, jadi dia tak boleh faham, dia salah sangka. So dia kata dalam keadaan yang macam tu, Qadhawi antara orang yang mendapat boleh. Saya nak cerita pandangan-pandangan dia yang dia anggap sebagai ringan, tapi bagi orang yang duduk di barat, orang apa, menyelesaikan masalah.
Ada last soalan. Oh, ada. Ni ya. Untuk melaksanakan jihad yang bersifat toleransi, bolehkah kita manfaatkan demokrasi untuk jalan dakwah kepada bukan Islam, untuk Islam? Demokrasi ialah satu perkataan yang begitu umum. Setiap orang demokrasi asal daripada Greek. Setiap orang cuba bagi takrifan kepada demokrasi. Barat ada demokrasi dia, orang ada demokrasi dia, ada direct demokrasi, indirect demokrasi. Tapi apa maksud umum kepada demokrasi? The spirit of democracy ialah, semangat demokrasi ialah suara majoriti itu dihormati. Itu je. Orang kata demokrasi berbeza dengan syura, itu tak apalah, kita buat perbezaan tu kalau kita nak faham cara berbeza. Tapi kalau saya faham demokrasi, tapi demokrasi secara Islam lah, kalau against, bertentangan dengan Islam, tak boleh terima. Hak mana tak bertentangan, kita terima. Tak apa juga, demokrasi juga. Jadi boleh tak demokrasi itu diberikan manfaat supaya orang boleh terima Islam? Saya rasa boleh. Tuan-tuan, mana lebih baik satu pemerintahan bagi orang Islam? Satu keluarga memerintah, tak ada siapa boleh bangkang keluarga tu, dengan rakyat sentiasa diberi peluang untuk menilai pemerintahan. Tentu lebih baik. Wa amruhum syura bainahum. Apa maksud syura? Supaya tanya pendapat. Orang kata syura tak sama dengan demokrasi, tak apalah, tapi banyak bahagian yang sama. Hak tak sama tu kita tarikh bagi tak sama. Bahagian yang sama apa? Pendapat yang bernas, pendapat majoriti ini, walaupun bukan semesti pendapat majoriti bernas, tapi dah kalau rakyat dah, katalah rakyat Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia lah ada SPM, reti baca, reti apa, mereka buat keputusan nak pilih satu pemerintahan, walaupun pada pandangan mungkin satu orang profesor kata tak betul pemilihan mereka, tapi dah itu yang mereka pilih, mereka tangguhlah, mereka pilih lah. Daripada mai satu keluarga, satu orang memerintah yang saya pun tak pilih, hang pun tak pilih, dia sendiri pilih. Tentu demokrasi lebih baik. Demokrasi lebih baik. Maka saya menyokong, saya menganggap demokrasi, gerakan Islam mesti lalui jalan demokrasi. Takkan nak lalui jalan perang. Kalau orang kata kita mesti melalui jalan syura, okey, tolong tunjuk macam mana nak buat syura tu dalam kerangka semua, yang semua rakyat hak cerdik ni, semua boleh menulis dan membaca ni, ada peluang dalam kuasa memilih. Okey, 40 orang telah disenaraikan irhab oleh pihak tertentu. Adakah doktor setuju? Sebenarnya ni 40 orang ada? Saya tak baca berita bila hari ni. 40 orang. Saya tak tahu. Tadi siapa? Okey, last. Kawasan Jabatan Agama Islam Johor robohkan surau. Saya tak mau uraikan hak dia Johor tu, tapi saya nak cerita benda ni, tuan-tuan dengar. Pasal apa dia roboh saya tak tahu, itu dia punya pasal. Tapi saya nak cerita satu benda, tuan-tuan. Di Kaabah dulu, dalam Kaabah ada berhala. Masa zaman jahiliah banyak dah berhala tu. Banyak. 360 berhala keliling Kaabah. Dalam luar.
Nabi buang berhala tu. Nabi tak pergi roboh pergi buat Kaabah lain. Buang habis ya. Baitul Maqdis dulu dikuasai oleh Kristian sebelum Sayyidina Umar ambil. Hagia Sophia, masjid di Turki, dulu gereja. Masjid Dimash, Khalid Al-Walid Rampas, dulu gereja, jadi masjid. Banyak dalam dunia ni, di Eropah tu utama, orang Islam beli gereja, tukar bagi jadi masjid. Bukan kata lepas pernah orang duk semayang situ, apa Kristian ke atau agama lain semayang, lepas tu di situ, lepas tu kita orang Islam nak semayang tak boleh kerana tokong dia duduk depan tu. Dah, semayang jadi tak sah kerana bekas tokong. Boleh tak kita hujan-hujan tak ada tempat, ada duduk gereja, kita pergi masuk dalam gereja tu, kita semayang asar, boleh tak? Sah tak? Sah. Pasal apa kita nak pergi roboh bangunan? Takkah nanti orang anggap Islam ni teruk sangat? Kalau setakat sekali orang pergi semayang ya, gabuh-gabuh gitu ya. Kerja orang agama nasihatkan sultan, bukan sultan nasihat orang agama. Sultan pula orang fatwa bagi kat orang agama, tentulah pening kan. Orang agama lah bagi fatwa kat sultan, tak kira lah dia negeri entah berentah ke Papua New Guinea. Ini benda yang basic untuk kita faham. Agama ni, Islam ni, dia mari menyelesaikan, dia cari selesaikan. Tuan-tuan, agama ni nak cerita punya Tuhan waktu turun Islam bukan nak susah kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mau dengan kamu senang, dia tak mau kamu susah. Sahabat Nabi dua-dua Muslim masuk, seorang masuk Islam, seorang tak masuk. Kemudian sebelum tamat iddah, hak lain masuk Islam. Bukan Nabi angkat nikah baru, bini tu juga. Walaupun angkat nikah dulu tu hak jahiliah punya orang. Bukan ada tok qadi, ada tok apa, tapi Islam tak buat nikah baru. Kalau dua pasangan masuk Islam, satu pasangan masuk Islam, suami isteri, kita angkat baru nak nikah depa. Dah. Ni kita kata ni anak-anak 4-5 orang ni tak sah, nikah zaman kapiak pun tak boleh. Dah, sah. Agama iktiraf. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia nak jadikan agama ni macam Tuhan ni, dia bukan macam ni lah. Agama ni dia datang rahmat. Dia bukan datang nak pergi bagi ronyeh benda, dia datang nak pergi baiki benda. Sebab tu kau orang kata 70 tahun masuk Islam. Kemarin dulu taubat hari ni menangis, esok mati, masuk syurga. InsyaAllah. Oh mana kami semayang lama daripada dia. Ingat, bukan main cilut. Ni urusan dia dengan Tuhan, rahmat Tuhan, agama. Jadi ini satu benda yang salah. Bila kita dalam Islam masalah akidah clear, tak boleh bagi sama. Maksudnya tak boleh syirik. Tapi dalam fiqh Islam tolerance. Dia tolak ansur dalam fiqh. Orang mai pada Nabi SAW, ramai baru masuk Islam dalam hadis Bukhari. Lepas tu bawa mai hidang makanan. Ni binatang sembelih. Bila nak makan, sahabat lain kata, Rasulullah, mereka ni masuk Islam baru, betul kau sembelih yang kita nak makan sembelihan mereka? Nabi kata, samullah wa kulu. Kamu bismillah dan makan. Maksudnya kamu bismillah,
dah tak pasti depa bismillah ke tak, kita bismillah masa nak makan. Pasal zahir dia Islam. Kita pergi rumah kawan kita, dia jamu kita makan apa, nasi daging. Dia kata, kita kata kawan kita, ni boleh nak tanya sikit, aku lah ni duduk sembahyang baguslah alhamdulillah main masjid tu, aku warak sikit lah nak tanya ni daging aku hang jamu kat aku ni sembelih tak? Saya dah tanya kawan Islam, kawan tu ambil gulai tuang atas kepala kita, ni tak ni aku sembelih. Agama tak tanya lah. Kita pergi kedai mamak, kita tengok mamak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita kata mamak saya mau makan ayam satu ketul, sebelum bubuh tanya ini ayam sembelih, tak bayar. Kalau dia tak sembelih, macam mana kita nak pergi makan? Tak haram. Bukan kita nak makan makanan haram. Ada orang kata bila makan tu dia benar lah sampai dah ambil periksa bawa dapat C semua. Anak Cina makan babi dia tarik 9A. Dia bukan kaitan dengan benda tu. Benar tak benar ni dia kaitan benda lain. Bukan kita tampil nak makan benda haram. Kita nak makan benda halal, tapi semua benda adalah halal sehingga terbukti ia haram. Bukan semua benda haram sehingga terbukti dia halal, tak. Semua benda halal sehingga terbukti haram. Agama. Kau tidak kacau tuan-tuan, pergi kedai makmah tak boleh makan, pergi nak makan kedai tepi jalan tak boleh makan, nak kena tanya dia, ni ayam sembelih tak? Ada burung puyuh goreng, burung puyuh sembelih tak? Dia kata tak ada, hang lagi aku nak sembelih. Kerana agama tak suruh, kerana fik agama dia mudah. Betul tak? Fiqh mudah. Dan kadang-kadang kita banyak hukum berdasarkan persepsi. Saya sebut contoh masalah orang Melayu pandang anjing macam mana. Saya satu orang yang bukan peminat haiwan, betul, saya tak beritahu. Kau kata kucing ke anjing ke, saya tak apa ni, memanglah. Okey. Tapi kalau kebanyakan orang Melayu dia faham Islam anti anjing, betul ya? Islam tak anti anjing. Dalam suratul Kahf ada cerita anjing tak? Ada anjing tak? Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Anjing ashabul kahfi tu iring depa, berjuang bersama dengan depa. Padahal Quran sebut mention anjing tu. Tanya anjing tu, kira sumbangan anjing tu duk ikut depa tu disebut dalam Quran. Tuan-tuan juga pernah baca hadis wanita yang diampun Tuhan kerana bagi wanita pelacur, diampun Tuhan kerana bagi minum anjing. Pelacur bagi minum anjing, diampun Tuhan. Kita tok lebay tengok anjing duk tidur tepi jalan, ambil bata baling, anjing tak kacau dia pun. Pasal apa baling? Anjing. Anjing kacau, anjing datang jahat. Padahal anjing tu bukan buat apa. Sebab tu orang heran, ada satu orang kat Lostang tu, siapa dah pergi bela anjing banyak kan. Saya kata bagus ya dia bela anjing, cuma dia kena semayang apa hak beda dia kena semayang lah, nak bagi makan anjing tu tak apa, bagus ya bagi makan anjing. Dalam anjing buruan mukallaf dalam surah Al-Maidah, cuba fuqaha baca tafsir, dia sebut apa tentang anjing buruan. Binatang buruan yang diajar tu yang pertama al-kalb, anjing. Saya bukan nak suruh bela anjing, tapi saya nak cerita apa yang duduk dalam kepala kita bukan kadang-kadang sama dengan nas. Kepala kita kata anjing tak boleh pakai dalam Islam Nas kata anjing disebut. Sekali je anjing disebut, ada anjing disebut tak elok dalam Quran, iaitu Quran sebut ulama yang jual agama sama macam anjing. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Bandingan mereka bagaikan anjing. Nak ceritanya,
apabila orang kata satu pendapat tentang agama, kita jangan kata memang, kita kena tanya dia, apa dalilnya? Betul ke agama kata macam tu? Hak benda hak kita duk faham dah, belum tentu agama. Hak tu kita duk faham. Semua faham macam tu. Pandangan cimping mayatnya tidak dibenarkan pulang ke Malaysia. Ui, hebat soalan-soalan ni. Saya cimping. Pasal apa dia nak balik Malaysia, duduk sana? Ha? Saya ingat, saya tak apa, yang ni pandangan bukan hukum agama, pandangan politik ya. Cimping dia ada rekod buruk dalam negara ni. Macam mana orang nak ni? Dia bukan pejuang negara ni. Walaupun mereka pada peringkat tu kata mereka nak halau British dan seumpamanya. Tuan-tuan mungkin boleh baca karya penyemberang badan tulisan sastrawan negara Anwar Ridwan tentang perjuangan-perjuangan bintang 3 dan seumpamanya yang lari ke negara China, dan akhirnya apa berlaku pada mereka. Tak dinafikan ada yang berjuang tu mungkin kerana awalnya nak marah kat British, pasal British bunuh keluarga mereka. Kemudian mereka berjuang, mereka menyertai komunis dan akhirnya berperang menentang British dan akhirnya terus berperang dengan Malaysia. Ada orang kata mereka terpaksa, kemungkinan juga. Tapi kita tengok ramai juga orang yang terpaksa tidak memilih jalan komunis. Burhanuddin Al-Hilmi tidak memilih jalan komunis. Ramai lagi tidak memilih jalan komunis. Kenapa mesti memilih jalan komunis? Cimping dalam sejarah bakar rumah orang Melayu, bunuh orang Melayu, adalah sejarah gelap yang dia lakukan. Dia tak perlu balik. Dan apa benda dia nak balik? Dia duduk di sana kerana sana tuan dia. Tuan dia di sana. Sana yang bayari dia. Tuan-tuan, benda hak kita tak setuju dengan kerajaan, banyak juga kita tak setuju. Kita kata tak setuju, saya pun tak setuju. Tarik subsidi saya boleh terima, tapi kalau nak tarik bagi yang adil lah. Hak level-level atas tu tak tarik, tu kita tak setuju lah. Dalam negara ni ada orang tengah buat istana, harga dia 2 bilion, tak siap-siap duit mana tu? Ada orang yang bila dia pergi mana-mana, dia belanja, perbelanjaan dia tak boleh dipertikaikan. Kapal terbang dia, kaum kerabat dia, semua benda, harta benda dia pak, dia pun tak kena potong. Al-Imam Nawawi rahimahullah, apabila Al-Maliku Zahir minta dia keluarkan fatwa boleh untuk Al-Maliku Zahir ambil cukai daripada rakyat, dia tak mau keluarkan fatwa. Dia kata kau dulu miskin je sebelum jadi khalifah Sekarang aku dengar ada 200 hamba lelaki, ada tali pinggang mal, puluh-puluh hamba perempuan, ada bungkusan mal, baitul mal lagi, duit banyak. Kau ambil semua benda-benda ni, belanja dulu sehingga dah tak ada dah, baru boleh aku fatwa untuk kata ambil cukai daripada rakyat. Walaupun masa tu cukai tu diambil kerana untuk menghadapi Tatar di dalam peperangan. Ulama kena ada maruah. Kalau ulama berani tegur jangan membazir kat masjid ya, tapi tak berani habaq hak level-level atas tu jangan membazir, sekali tembak bunga api yang 500,000, hak ni nak kena sip, tak adil lah. Yang tu kita tak setuju. Tapi yang baik kita kena kata baik. Kita Muslim, kerajaan bukan semua benda yang salah. Ada benda yang baik kena kata baik, ada benda yang salah kita kena kata salah. Bila kita buat macam tu, dada kita jadi bahagia. Kita tengok orang PAS, kita tahu benda hak kita seronok dengan dia. Kita tengok orang UMNO, ada benda hak kita seronok dengan dia. Kita tengok orang PKR, ada benda hak kita seronok dengan dia. Dan ada benda hak kita tak seronok, kita habaq kat dia. Ada benda hak kita tak seronok, kita pun habaq kat dia. Tapi hak kita apabila Allahu Akbar, kita semayang sekali.
Bila mai kepada politik dia, kita boleh naik tengkok ni, bahas di sudut siasat. Tapi sekali Allahu Akbar, jom kita pergi sembahyang sekali. Ini kita Muslim, tak ada masalah. Orang atas saya tengok okey lah, pas parlimen makan sembang, kok bawah sakan tak jangan jadi ahli parlimen pun. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Cimping tanya saya soalan ni canggih-canggih kalau kedai. Cimping kalau tanya saya tak setuju lah, tak ya balik. Dan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan berikan kebaikan pedoman Islam insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.